KPM. Agama tunjang akhlak mulia. Hindari hati gelap gelita. Ikatan erat sesama kita. Adab dan tutur berbudi bahasa. Ikhlaskan hati, jalinan mesra. Semarak kebaikan, jalinan bersama. Amalan buruk dijauhi sentiasa. Amalan baik sentiasa terpelihara. Indah kata dalam bicara. Jiwa dan hati sentiasa dijaga. Terbitnya bahagia, indah di jiwa. Pegangan agama membawa bahagia. Masyarakat harmoni, negara sejahtera. Patuhi segala hingga akhirnya. Salam sejahtera, apa khabar? Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya Zura. Dan hari ini sama-sama kita belajar mata pelajaran kita Pendidikan Moral Tingkatan 2 dan tajuk pembelajaran kita hari ini Agama dan Kepercayaan Membentuk Kepribadian Mulia. Sedap sekali kan sajak yang cikgu kita baca tadi? Jadi Cikgu Ahmad Hawari bin Ashin akan sama-sama orang kata belajar tentang mata pelajaran kita ni kan cikgu? Ya. Dan tak lupa juga bersama kita Cikgu Duzaimah Kamarudin dari SMK Tun Mutakhir Batu Berendam Melaka, juru bahasa kita hari ini. Jadi cikgu sihat cikgu? Sihat, alhamdulillah. Okey, cikgu. Jadi kita rasanya tak bertiga je kan cikgu? Ya, betul. Kita nak bersama dengan murid-murid dalam talian cikgu. Ya, betul. Cikgu, sila perkenalkan anak murid kita dalam talian cikgu. Boleh Zura. Pada hari ini kita berada dengan 4 orang murid dalam talian iaitu bersama dengan Jasmita. Hai Jasmita. Hai Jasmita. Hai. Kita juga berada dengan Tachana. Hai Tachana. Hai Tachana. Kita juga berada dengan Janani. Hai cikgu. Dan kita juga berada dengan Manisha. Hai semua. Hai. Mereka berempat akan bersama kita dengan Zura pada hari ini. Ya cikgu, masing-masing rasanya dah bersedia untuk kita mulakan pelajaran kita ni cikgu. Ya, betul. Silakan cikgu. Okey. Pada murid-murid yang berada dalam talian, juga yang berada di rumah. Pada hari ini, kita akan memfokuskan pembelajaran kita mengenai apa ya tajuknya? Okey, mengenai tajuk agama atau kepercayaan yang berada dalam unit 2 pembelajaran pendidikan moral tingkatan 2. Pada hari ini Zura, ya cikgu. Saya ingin murid-murid saya mencapai objektif pembelajaran saya pada hari ini yang berkaitan dengan ciri-ciri pegangan agama atau kepercayaan. Okey. Yang kedua ialah mengenai kesan-kesan tanpa pegangan agama atau kepercayaan. Dan yang ketiga ialah kepentingan pegangan agama atau kepercayaan. Baik, sebelum itu Zura, kepada murid-murid yang berada dalam talian juga yang berada di rumah, izinkan cikgu untuk memberitahu tentang apakah yang dimaksudkan dengan kepribadian mulia yang terkandung dalam agama atau kepercayaan. Baik cikgu. Pembentukan akhlak yang terpuji melahirkan individu yang menjadi suri teladan kepada orang lain. Maka di sini menyatakan bahawa kepribadian mulia itu lahir daripada penghayatan akhlak yang baik pada diri seseorang. Kemudian membentuk keharmonian dan keamanan hidup bermasyarakat. Agama atau kepercayaan menerapkan nilai-nilai murni yang baik yang boleh membentuk perwatakan, perlakuan, pemikiran yang baik dalam kalangan murid dan juga orang lain. Seterusnya,
ingin saya jelaskan di sini ya. Perkara yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini ialah bagaimana kita ingin menjaga perlakuan diri dengan orang lain. Ini bermaksud perbualan, komunikasi, tindakan dan segalanya. Selain itu, perkara yang paling penting yang ingin diterapkan di sini ialah mengenai amalan bersyukur, di mana agama atau kepercayaan sangat menerapkan tentang penganut sesuatu agama itu untuk sentiasa bersyukur dalam apa jua keadaan. Maka dengan ini akan lahirlah sebuah masyarakat yang harmoni dan sejahtera dalam kehidupan. Baik, cikgu. Itu adalah dia punya definisi untuk mata pelajaran kita ni kan cikgu. Ya. Jadi cikgu, saya nak tanya, mengapakah masih berlaku masalah sosial dalam kalangan remaja walaupun telah diterapkan dengan amalan-amalan yang baik sejak kecil pada masa kini cikgu? Sangat bagus soalan tu ya. Kepada murid-murid yang berada dalam talian juga berada di rumah, soalan Kak Zura tadi berkaitan dengan mengapakah masih lagi berlaku gejala sosial walaupun amalan baik ini telah diterapkan dari kecil. Ini kerana cabaran kehidupan dahulu dan kini tidak sama ya Zura. Pada masa kini ada kalangan pengguna teknologi maklumat dan komunikasi menyalahgunakan teknologi ke arah yang tidak baik. Maka di sini menjadikan satu halangan untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam diri seseorang yang menggunakan teknologi dengan cara yang salah. Maka di sini cabarannya ialah teknologi itu tidak bersalah bagi saya. Yang penting ialah bagaimana menggunakan teknologi itu dengan cara yang baik. Saya setuju, cikgu. Okey, rasanya kita berehat seketika. Murid-murid kat rumah pun nak berehat juga kan? Kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama Zura dalam Didik TV KPM untuk hari ini mata pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 2. Tajuk pembelajaran kita hari ini, agama atau kepercayaan membentuk kepribadian mulia. Dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Ahmad Hawari. Silakan cikgu. Sebelum itu Zura, kita kena pastikan murid-murid ini ada dengan Cikgu Hari lagi ke tidak? Itulah. Anda semua dengan saya lagi ke? Sila. Okey, anda okey di sana? Kalau okey, tunjuk thumbs up. Thumbs up kalau okey. Okey, bagus. Okey, kita teruskan Zura. Silakan cikgu. Okey, kepada murid-murid yang berada dengan cikgu pada hari ini, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini tentang ciri-ciri individu yang mempunyai pegangan agama atau kepercayaan. Yang pertama, mereka yang mempunyai pegangan agama atau kepercayaan yang baik akan sentiasa bercakap benar. Yang kedua, akan sentiasa bersyukur. Yang ketiga, akan menjadi seorang yang pemaaf. Yang keempat, akan menjadi orang yang sangat tenang. Yang kelima, mempunyai harga diri. Apakah perkara-perkara ini? Jom cikgu jelaskan lagi. Okey, yang pertama, tentang bercakap benar. Ajaran agama mengawal lidah ketika berbicara. Bermakna kita tidak akan sewenang-wenangnya menggunakan bahasa atau tutur kata yang tidak baik. Yang seterusnya, menyatakan yang benar apa jua situasi walaupun telah melakukan kesilapan dalam kehidupan. Berani kerana benar, takut kerana salah. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Mereka yang mempunyai pegangan agama atau kepercayaan sentiasa bersyukur walaupun diri berada dalam keadaan yang sangat susah. Mereka percaya bahawa setiap Tuhan menguji penganutnya kerana ingin mengetahui kekuatan dan kesetiaan kepada agama masing-masing. Yang ketiga, pemaaf. Apabila kita mempunyai pegangan agama ataupun kepercayaan yang baik, maka kita akan menjadi sentiasa positif dengan semua orang walaupun orang lain melakukan sesuatu kesalahan kepada diri kita. Murid-murid yang berada dalam talian, ingat, anda mestilah menjadi seorang yang pemaaf. Sedia memaafkan kesilapan orang lain. Yang keempat, ingin cikgu jelaskan di sini, apabila mempunyai ikatan ataupun pegangan
agama atau kepercayaan yang kukuh, kita akan sentiasa tenang dan sabar dalam urusan seharian. Kita tidak akan kelam kabut untuk menyelesaikan tugasan. Kedua, kita menjaga pertuturan dan perlakuan ketika kita membuat sesuatu tugasan tanpa menyakiti hati orang lain. Itu bermaksud orangnya tenang. Ya, cikgu. Yang kelima, sentiasa menjaga maruah diri kerana pegangan agama atau kepercayaan dia mengetahui kesan sekiranya melakukan suatu tindakan yang tidak baik akan memberikan keadaan yang tidak baik di masa depan. Maka dia sentiasa akan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Kerana lumrah manusia, setiap orang tidak akan terlepas daripada melakukan kesilapan, tetapi jangan mengulangi kesilapan yang sama. Itu yang diterapkan dalam agama dan kepercayaan. Zura, Ya, cikgu. saya telah pun membaca banyak perkara di sini. Betul, cikgu. Boleh tak kita cuba melihat kepada murid yang berada dalam talian masih lagi bersama cikgu atau tidak? Saya setuju, cikgu. Setuju? Setuju, cikgu. Kita cuba dengan Jasmita. Jasmita. Sebutkan satu ciri yang menyatakan bahawa Jasmita mengamalkan agama atau kepercayaan dalam kehidupan seharian. Satu ciri cukup. Sebutkan Silakan, Jasmita. Satu ciri yang saya selalu amalkan dalam kehidupan seharian saya ialah saya seorang pemaaf. Walaupun ada kawan saya yang buat salah, saya selalu memaafkan mereka dan saya bersyukur sebab saya mempunyai pegangan agama yang sangat kuat yang mampu saya hidup dengan rukun dan damai. Wah. Macam mana tu, cikgu? Bahagianya cikgu dengan jawapan Kan. Jasmita. Bagus Jasmita. Tanda Kerana Jasmita. beliau menyatakan bahawa dia mengamalkan sifat pemaaf dan sentiasa bersyukur kerana beliau mempunyai pegangan agama atau kepercayaan yang kukuh. Bagus. Bukan Jasmita saja ya. Kepada murid-murid yang berada di rumah juga, cikgu harap anda seperti Jasmita dan juga murid-murid yang lain dalam talian untuk sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Tetapi Cikgu? kita teruskan pembelajaran dengan aktiviti seterusnya sebab kita nak melihat Ya, cikgu. bagaimanakah keupayaan mereka memahami apa yang Cikgu Hawari sampaikan. Betul. Kalau tidak, Cikgu Hawari cakap seorang-seorang saya di sini, Yelah, Zura. kan, cikgu. Kesian saya kan? Betul, cikgu. Boleh Zura kita mulakan? Boleh, cikgu. Silakan, Okey. cikgu. Untuk aktiviti ini yang dipanggil aktiviti Minda 1 ini sebenarnya Zura adalah berkaitan dengan jawapan mulasabah. Okey. Di mana ini dipanggil kapsul. Okey. Ini dipanggil kapsul agama atau kepercayaan. Kita mulakan dengan memilih murid-murid yang berada dalam talian untuk menjawab soalan ini dan Zura mesti memberikan bintang kepada mereka melalui keputusan yang saya berikan. Okey, nanti Boleh? Zura bagi bintang yang cuma comel, cikgu. Okey, bagus Zura. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Silakan, cikgu. Saya bacakan untuk mereka dan sesiapa saja boleh mengangkat tangan untuk menjawab persoalan ini. Soalan 1. Jelaskan perasaan anda apabila dapat mengamalkan agama atau kepercayaan dalam kehidupan seharian. Silakan, siapa nak menjawab, sila angkat tangan. Nampaknya Manisha yang angkat dulu, cikgu. Manisha ya? Betul. Jom kita berikan. Manisha, silakan. Selamat sejahtera semua. Kalau tanya saya, perasaan saya ialah gembira dan saya juga selalu tenang kerana agama dan kepercayaan ini dalam kehidupan seharian akan mengurangkan stres saya kerana kadang-kala saya juga mempunyai masalah dalam kehidupan dan agama dan kepercayaan ini selalu menenangkan fikiran saya. Itu jawapannya, cikgu. Bagus jawapannya. Jawapannya senang saja. Walaupun mengalami kesukaran dalam hidup, ini contoh ya, dialog, monolog dalam diri ya. Aku akan kembali kepada Tuhan. Maksudnya tidak mengadu pada Tuhan, meminta ketenangan. Kita berikan Manisha 1 bintang. 1 bintang, Manisha. Okey, cantik akak bagi bintang kat Manisha ya. Tu dia. Tahniah, Manisha. Bagus jawapan Manisha, tetapi cikgu juga ada jawapan untuk membimbing. Ini cadangan jawapan daripada cikgu ya. Silakan, cikgu. Okey, cadangan jawapan daripada cikgu ialah apabila murid-murid mendapat persoalan sebegini, sebenarnya murid-murid boleh menjawab begini. Ini cadangan jawapan. Ya. Okey,
Yang penting jawapannya ialah munasabah. Perasaan saya apabila dapat mengamalkan agama atau kepercayaan ialah berasa tenang dalam kehidupan. Ini kerana saya tidak melakukan sesuatu perkara yang melanggar larangan agama. Contohnya, berbohong dengan ibu bapa. Begitu juga Jasmita. Jasmita mengatakan dia tertekan dalam hidup. Ketika tertekan, dia kembali kepada Tuhan. Maka dia akan kembali tenang tanpa melakukan sesuatu kesilapan yang lain. Kita teruskan soalan yang kedua ya. Silakan Zura. cikgu. Kita nak pilih siapa kali ini? Siapa nak menjawab? Sila angkat tangan. Okey. Siapa Janani ya? cikgu. Janani ya? Ya, betul. Okey, Janani. Dengarkan soalan daripada cikgu ya. Tahniah Janani kerana segera mengangkat tangan. Soalannya, bagaimanakah anda menjalani kehidupan seharian walaupun keluarga anda menghadapi masalah kewangan? Contohnya lah. Silakan Janani. Salam sejahtera semua. Apabila saya menghadapi keadaan yang sukar, saya akan tenang dan sabar. Hal ini kerana saya mempercayai bahawa ini semua adalah ujian daripada Tuhan yang menguji semangat ketabahan saya untuk menghadapi cabaran tersebut. Seterusnya, saya juga akan membantu keluarga saya untuk menghadapi masalah tersebut. Saya akan menabung dan mengamalkan amalan berjimat cermat. Saya juga tidak akan membazir wang sesuka hati. Bagusnya. Wah, bagus juga cikgu jawapan bagus, dia. Kan? Ha-ha. Bagi saya, Janani menjawab seperti betul-betul mengamalkan dalam kehidupan. Betul, kerana pertuturannya tidak tersangkut pun. Betul tak Zura? Betul. So, kita berikan Janani juga 1 bintang. 1 bintang. Tahniah. Tahniah Janani. Walaupun jawapan Janani telah pun baik, cikgu juga perlu membantu murid-murid yang berada di rumah. Okey, kita cuba cadangan jawapan saya ya Zura. Ya, cikgu. Murid-murid yang berada dalam talian, murid-murid yang berada dalam rumah ini cadangan jawapan daripada cikgu Apabila saya menghadapi kesusahan, saya akan tenang dan sabar. Macam sama saja dengan jawapan Janani. Ini kerana sesuatu yang berlaku adalah ujian daripada Tuhan. Contohnya, sekiranya saya tidak mempunyai kewangan yang kukuh untuk membeli sesuatu barang, saya akan mula menabung dan berjimat cermat. Okey. Itu cadangan jawapan. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, siapa nak menjawab soalan yang seterusnya? Silakan. Sila angkat tangan. Janani nak angkat lagi, Jasmita angkat lagi. Semua angkat tangan. Saya rasa kita berikan peluang kepada Jasmita. Boleh tak Zura? Boleh cikgu. Jasmita, dengar soalan cikgu. Soalan ketiga, setujukah anda ajaran agama atau kepercayaan membentuk akhlak diri yang mulia? Jelaskan Jasmita. Silakan. Setuju sangat cikgu sebab apabila saya ada ajaran agama atau kepercayaan, saya ini dapat berfikiran dengan positif. Sebagai seorang murid, saya dapat berfikiran positif yang dapat menuju ke jalan yang baik sebab murid ni selalu terjebak dengan gejala sosial, tapi saya juga dapat menuju ke jalan yang sangat bagus. Saya dapat memastikan diri saya, keluarga saya, masyarakat atau negara hidup dengan harmoni dan makmur juga. Bagus jawapan-jawapan mereka. Betul, saya cikgu. sangat setuju dan saya sangat berhati dengan jawapan mereka dan jawapan mereka sangat munasabah. Dan Jasmita juga kita boleh berikan dia 1 bintang. Tahniah Jasmita. Pandai-pandai semua cikgu. Walau bagaimanapun, orang lain semua dah dapat bintang. Ya. Takkanlah seorang lagi tak nak bintang. Takut pula berlaku apa-apa di luar kawalan. Itulah cikgu. Maka, Kak Chana, jangan curi tulang. Saya memberikan peluang kepada anda untuk menjawab soalan cikgu ni. Boleh, Kak Chana? Silakan. Setujukah anda ajaran agama atau kepercayaan membentuk akhlak diri yang mulia? Silakan, Kak Chana, jelaskan. Ajaran agama ini akan membentuk akhlak yang mulia kepada semua kerana melalui ajaran agama kita dapat belajar banyak perkara. Contohnya kita dapat membezakan daripada perkara yang negatif dan positif. Dan ini juga akan membentuk disiplin kita. Jadi ini akan membentuk disiplin atau akhlak mulia murid-murid atau semua orang yang lain juga. Saya bersetuju. Wah, bagus juga jawapan Kak Chana. Senyap-senyap, beliau berisi juga. Padu Jangan sekali, main-main ya cikgu. Zura, padu Betul. jawapannya. Kita berikan Kak Chana juga 1 bintang. 1 bintang juga. Tahniah. Okey cikgu.
Okey, ini cadangan jawapan dari cikgu ya. Ya. Saya setuju dengan pernyataan tersebut kerana ia bertanya tentang pendirian. Ya. Maka ini kerana perilaku dan tindakan yang baik adalah berasaskan ajaran agama atau kepercayaan. Contohnya, saya tidak akan terlibat dengan gejala sosial seperti lumba haram kerana menjaga maruah diri dan nama baik keluarga. Senang kan? Kenapa kita jaga akhlak mulia? Kerana kita tidak mahu melakukan perkara yang tidak baik. Ya. Maka di sini Zura, nampaknya melalui bintang-bintang yang mereka perolehi, kita telah pun merasakan bahawa mereka memahami apa yang ingin kita sampaikan tadi. Betul, cikgu. Maka untuk segmen yang satu ini, yang perkara yang kita sampaikan untuk pelajaran pertama ini, maka mereka telah mengetahui ciri-ciri pegangan agama atau kepercayaan dalam kehidupan seharian itu akan membawa kebahagiaan kepada mereka. Baiklah, okey. Cikgu, apa katakan kita tenang-tenang seketika, cikgu? Boleh, Kita Zura. berehat dulu. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama Zura dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran Pendidikan Moral tingkatan 2. Tajuk pembelajaran kita hari ini, agama atau kepercayaan membentuk kepribadian mulia. Masih lagi kita bersama dengan Cikgu Ahmad Hawari. Jadi cikgu, depan saya ni dari tadi lagi saya duk perhati cikgu, replika rumah ni nak kata rumah Minangkabau ke tak tahulah cikgu. Apa kaitan dengan mata pelajaran kita ni cikgu? Okey Zura, saya pun tunggu juga bilalah Zura nak tanya saya ni. Penat saya buat. Okey, bukan saya buat ya. Okey, untuk kawan Zura, replika rumah ini telah dihasilkan oleh murid-murid saya sendiri. Apabila saya suruh mereka membuat satu replika mengenai rumah. Mereka membuatlah konsep Minangkabau, rumah teres bertingkat. So, saya ambil yang ini sebagai satu panduan lah. Sebenarnya penerapan nilai-nilai murni dalam diri seseorang itu melalui agama dan kepercayaan itu adalah bermula daripada rumah. Itu maksud saya. Kalau Zura perasan, walaupun rumah ada, di tepi-tepinya mesti kita tanam pokok bunga semua kan? Ya, cikgu. Kerana kehidupan manusia, agama dan kepercayaan itu adalah merangkumi semua perkara berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan pokok-pokok, berkaitan dengan udara, semua yang telah diciptakan oleh Tuhan Zura. Haiwan kan cikgu? Ya, betul, haiwan. Okey, barulah saya faham kenapa ada replika rumah kat sini. Okey, baik cikgu. Kita teruskan dengan mata pelajaran kita cikgu. Boleh Zura. Okey, kita teruskan murid-murid yang berada dengan cikgu pada hari ini. Kita teruskan dengan kesan jika tiada pegangan agama atau kepercayaan. Yang pertama, hidup tidak sejahtera. Yang kedua, akan berlaku apa ya? Yang berlaku melakukan larangan agama, menganiayai binatang ataupun menganiaya binatang, kemudian tidak menjaga kelestarian alam sekitar, kemudian mencetuskan pertelingkahan. Zura, izinkan saya untuk menjelaskan kesemua perkara ini secara lebih mendalam kepada murid-murid yang berada dalam talian juga murid-murid yang berada di rumah. Silakan cikgu. Okey, saya teruskan. Yang pertama adalah kesan jika tiada pegangan agama atau kepercayaan. Yang pertama ialah kehidupan tidak sejahtera dan terumbang-ambing. Ini bermaksud keamanan keluarga kita akan tergugat tanpa ajaran agama, di mana kita akan mewujudkan sebuah keluarga yang porak-peranda kerana dalam keluarga tersebut tidak mempunyainya ketenangan apabila diuji oleh Tuhan. Kemudian selalu menyalahkan diri sendiri apabila diri gagal dalam hidup, seperti tidak memperolehi apa yang ingin dicapai, maka dia nyalahkan diri sendiri kerana dia tidak percaya bahawa kita usaha, maka Tuhan yang menentukan keberjayaan apa yang kita usahakan itu Zura. Ya, cikgu. Okey, yang kedua ialah melakukan perkara yang ditegah oleh agama. Kesannya apabila kita melakukan perkara, semua benda kita buat, semua perkara kita buat. Contohnya adalah pergaulan bebas yang akhirnya akan menyebabkan kita terkena penyakit berbahaya. Bahaya betul. Bahaya kan? Ya, cikgu. Kemudian semestinya apabila kita selalu melakukan perkara yang ditegah oleh agama atau kepercayaan, akan mencemarkan imej diri, keluarga dan negara. Seterusnya mencemarkan imej masyarakat.
Seterusnya, kepada murid-murid yang berada di talian, kesan yang ketiga adalah menganiayai binatang. Di mana sesuka hati membunuh binatang tanpa belas kasihan, sedangkan binatang juga adalah perkara yang hidup di dunia ciptaan Tuhan. Kita perlu menyayangi dan menghargai binatang ataupun haiwan dalam kehidupan. Betul, cikgu. Seterusnya, tidak boleh menyeksa atau membunuh binatang sesuka hati. Contohnya Zura, sekiranya kita nampaklah haiwan-haiwan yang berkeliaran tanpa penjaga, sebagai seorang yang baik, kita perlulah mencari makanan dan berikan. Betul, Okey. cikgu. Yang seterusnya adalah mencemarkan dan merosakkan alam sekitar. Kesan sekiranya tiada pegangan agama atau kepercayaan, mereka-mereka ataupun individu-individu ini akan tidak memelihara tumbuh-tumbuhan. Sesuka hati akan menebang pokok-pokok. Sesuka hati akan membuang sampah dalam sungai. Sesuka hati akan membunuh ikan-ikan, contohnya membuat bom ikan. Meletup. Habis ikan, generasi ikan. Kemudian menjadi punca berlakunya bencana alam. Ya, cikgu. Seterusnya, Zura, ingin juga cikgu jelaskan kepada murid-murid cikgu, iaitu perkara yang paling cikgu takut apabila tiadanya pegangan agama atau kepercayaan adalah mencetuskan perbalahan dan pertelingkahan. Tiada lagi orang yang berbudi bahasa. Tiada lagi pengamalan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Tidak lagi bersyukur dengan keadaan diri dan keluarga dan negara, dan sentiasa menyalahkan orang lain. Dan sesuka hati menyentuh isu-isu sensitif sesuka hati. Ini kerana agama dan kepercayaan telah pun menerangkan bahawa kita perlu menghormati agama-agama lain dan kepercayaan dan adat resam orang lain. Okey, di sini ialah Zura, cikgu akan teruskan lagi tentang kepentingan pegangan agama atau kepercayaan dalam pembentukan kepribadian diri. Yang pertama, boleh tak kita minta, sebab saya nak berehat sikit, macam ada something dekat bibir ni kan. Aku minta seorang bacakan satu je boleh? Boleh. Siapa Kita minta, yang siapa boleh, nak bacakan untuk cikgu? Siapa boleh tolong cikgu baca? Angkat tangan. Jasmita. Cikgu. Silakan Jasmita bacakan untuk cikgu satu. Boleh cikgu? Silakan. Kepentingan pegangan agama atau kepercayaan dalam pembentukan kepribadian diri. 1. Meningkatkan penghayatan manusia terhadap nilai-nilai murni. Pertama, nilai-nilai murni menjadi pegangan hidup, membina kepribadian diri yang unggul dan hebat. Bagus Jasmita, terima kasih. Izinkan cikgu memurnikan sedikit lagi. Meningkatkan penghayatan manusia terhadap nilai-nilai murni. Ini kerana kepentingan dia ialah ajaran agama dan kepercayaan atau kepercayaan telah menerangkan bahawa nilai-nilai murni ini mestilah seiring dalam pertuturan. Mestilah ada dalam perwatakan. Mesti ada dalam perlakuan. Mesti ada dalam pemikiran, keputusan yang baik. Walaupun perkara itu sukar. Okey. Perkara yang sukar ini bermaksud Zura, ialah apabila kita ingin membuat keputusan kerana nak menjaga hati orang lain. Kita perlu membuat keputusan dengan adil. Itu yang diterangkan oleh agama atau kepercayaan. Baik, di mana membina kepribadian diri yang unggul dan hebat. Yang seterusnya, kita boleh membincang, sesiapa boleh bacakan pula ya untuk kali ini. Silakan. Silakan, siapa nak baca? Yang nak tolong cikgu? Okey, kita berikan kepada Manisha. Silakan Manisha. Yang kedua ialah membezakan amalan baik dengan amalan buruk. Pertamanya ialah mengamalkan kebaikan dalam perlakuan dan pertuturan. Keduanya ialah malu melakukan dan menjauhi amalan yang tidak baik. Bagus Manisha, terima kasih banyak. Terima kasih Manisha. Okey, good. Terima kasih, maaf. Okey, membezakan amalan baik dengan amalan buruk. Di mana agama dan kepercayaan telah menyatakan bahawa perkara yang kita lakukan dalam kehidupan selagi kita bernafas, selagi hidup adalah perkara yang baik saja. Tak ada ruang untuk melakukan kejahatan atau perkara yang tidak baik. Namun, kita kan manusia. Maka sekiranya telah melakukan kesilapan, janganlah mengulangi kesilapan yang sama lagi. Yang seterusnya, kita mestilah mengamalkan kebaikan dan perlakuan dalam pertuturan. Maksudnya di sini ialah kita mesti memastikan bahawa setiap tindakan kita adalah berasal daripada nilai-nilai murni. Sekiranya perkara-perkara ini berlaku, maka kita dapat membezakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, Zura. Baik, seterusnya, saya pilih terus untuk mereka bacakan siapa ya. Kita berikan kepada Janani untuk bacakan. Silakan Janani. Baik, cikgu. Kepentingan yang ketiga ialah melahirkan individu yang berpekerti mulia. Yang pertama,
perwatakan diri yang terpuji menjadi suri teladan dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua ialah agama membentuk hati yang suci dan patuh kepada ajaran Tuhan. Terima kasih Jainani. Terima kasih. Okey, jelas. Yang ketiga ialah kepada murid-murid yang berada dengan cikgu dalam talian juga yang berada di rumah. Perkara ketiga kepentingan ialah melahirkan individu yang berpekerti mulia. Di mana sekiranya perwatakan diri kita baik, maka orang akan menjadikan diri kita sebagai suri teladan dalam semua aspek kehidupan. Sama ada dari aspek pemikiran, sama ada dari segi perwatakan, sama ada dari segi perlakuan ataupun dari segi perasaan. Kerana mereka mengetahui bahawa individu yang mempunyai pegangan agama dan atau kepercayaan yang kukuh, maka sentiasa menjadi orang yang melakukan kebaikan. Baik, cikgu. Seterusnya, agama juga sebenarnya membentuk hati yang suci dan patuh kepada ajaran Tuhan. Maka seterusnya akan melahirkan orang yang berakhlak mulia dan sentiasa nampak seperti sempurna. Tetapi adat manusia dijadikan tidaklah sempurna. Tapi kita cuba memperbaiki diri kita dari masa ke masa dengan pengamalan nilai-nilai murni, Zura. Betul, cikgu. Yang keempat, cikgu bacakan, iaitu meningkatkan imej diri. Di mana ajaran agama akan melahirkan individu yang mempunyai imej yang baik. Maka bila individu mempunyai imej yang baik, maka melahirkan keluarga yang baik. Apabila melahirkan keluarga yang baik, maka akan lahirlah masyarakat yang baik. Apabila lahirnya masyarakat yang baik, maka wujudlah negara yang harmoni dan baik. Nampak tak di situ, Zura? Betul, cikgu. Saling bersangkutan, saling melengkapi. Kemudian, memikul amanah dan tanggungjawab dengan penuh integriti. Cikgu suka dengan perkataan integriti ini. Kerana integriti ini berkaitan dengan suci, murni, bersih. Dan perkara ini berlaku kerana mereka takut kepada Tuhan. Mereka takut akan seksaan Tuhan. Maka ajaran agama atau kepercayaan menerangkan tentang integriti dalam kehidupan juga, Zura. Baik, cikgu. Maka seterusnya, Zura, kita akan pergi kepada soalan minda satu. Okey, yang ni saya suka, cikgu. Suka ya? Kerana kita, Zura, suka nak berikan bintang kan? Betul, cikgu. Ya, sebab apa? Kita telah mempelajari 2 subtopik di sini ya. Yang pertama tentang apa, Zura, tadi? Tentang kesan. Kesan. Betul? Kemudian Betul, kita cikgu. pergi kepada kepentingan. Jelas? Jelas. Semakin kita nak tengok, adakah Cikgu Hawari cakap seorang ataupun mungkin Kak Zura sendiri yang bertanya soalan dan murid-murid di rumah atau yang berada dalam talian tidak mengetahui apa, kita kena uji mereka. Baik, Boleh? cikgu. Silakan, cikgu. Kita mulakan. Soalan minda satu ni adalah berkaitan dengan kongsikan pendapat anda. Bila kita sebut kongsikan pendapat anda, soalan ini adalah berbentuk kebat ya, Zura. Ya. Kebat ni bermaksud soalan yang aras-aras tinggi. Kerana mereka perlu meramalkan sesuatu secara baik walaupun mereka tidak mengalaminya. Baik, cikgu. Boleh? Boleh. Murid-murid yang berada di rumah dan juga berada dalam talian, cikgu harap anda telah pun bersedia. Kita mulakan soalan yang pertama. Boleh tak? Mana tahu saya nak dengar suara Zura bacakan untuk cikgu. Boleh, cikgu. Cubakan. Dengar betul-betul ya. Jelaskan satu kesan kehidupan tanpa mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan. Berikan alasan untuk pilihan jawapan anda. Okey. Terima kasih Kak Zura yang bacakan. Kak Zura kata berikan satu kesan. Betul. Kemudian mesti berikan alasan kenapa pilih kesan itu. Ya, cikgu. Boleh? Betul. Kita pilih siapa? Sila angkat tangan. Siapa nak cuba untuk bahagian ini? Kongsikan pendapat anda. Laju je Manisha Laju je. angkat tangan, Manisha cikgu. ya? Okey, kita berikan kepada Manisha. Silakan. Ajaran agama dan kepercayaan ini amat penting dalam kehidupan kita. Dan pada pendapat saya, salah satu salah satu kesannya ialah kepada seseorang ialah hidupnya akan terumbang-ambing dan tidak tenang. Kerana tiada agama dan kepercayaan ini akan menyebabkan banyak masalah dalam kehidupannya. Dan walaupun masalahnya kecil, stres dianya akan menyebabkan masalahnya semakin besar dan susah untuk diselesaikan. Dengan tiada agama dan kepercayaan, dia juga akan disisihkan daripada keluarga atau masyarakat dan stresnya akan lebih menambah dan hidup dia tidak akan harmoni dan tidak akan tenang. Itu jawapan Manisha, cikgu? Ya, maksudnya Manisha telah menyatakan kesan, kemudian diberikan alasan, menyatakan bahawa kehidupan akan jadi tak tenang. Betul. Pendapat Zura bagaimana?
Saya macam bersetuju dengan pendapat Manisha, Saya cikgu. juga bersetuju dan cikgu juga berharap murid-murid yang berada di rumah juga bersetuju dengan jawapan Manisha. Betul, cikgu. Maka kita berikan Manisha 2 bintang. 2 bintang Manisha. Tahniah. Okey, 2 bintang cikgu Ya, terima kasih kepada Kak Zura yang tolong berikan 2 Okey, bintang. 2 bintang untuk Manisha. Walau bagaimanapun tadi, kalau Zura perasan, Manisha dengan siapa tadi ya? Jasmita kalau tak silap saya mengangkat tangan secara serentak. Aha, apa Betul? kata? Betul, cikgu. Apa kita dengar pula pendapat Jasmita? Boleh tak? Saya setuju, cikgu. Okey, Jasmita silakan kongsikan pendapat anda pula tentang persoalan ini, silakan. Boleh cikgu, apabila seseorang itu tidak mempunyai pegangan agama atau kepercayaan, dia akan dipandang serong oleh masyarakat lain. Ini kerana orang yang tidak berpegangan agama mudah terjebak dalam gejala sosial. Contohnya, dalam kehidupan saya dah melihat jiran saya yang sering merokok, meminum alkohol di depan rumah. Dan dia ni dipandang rendah oleh masyarakat lain dan dia ni juga tidak stabil dari segi kewangan dan dari segi pelbagai yang tidak stabil. Dari segi masalah mental, kewangan dan semua. Itu jawapan Jasmita, cikgu. Ya, jawapan Jasmita ini dia berumpama seperti benda-benda yang benar-benar berlaku dalam kehidupan dia. Betul. Dan beliau menjadikan itu sebagai satu pengajaran. Mungkin selepas ini Jasmita boleh menasihatkan jirannya untuk lebih menerapkan pembelajaran agama atau kepercayaan melalui ibu bapanya. Betul, cikgu, untuk menegurlah. Kerana setiap orang tak semestinya sempurna, mungkin ada masalah lain, maka walau bagaimanapun Jasmita mengambil perkara ini sebagai satu contoh supaya dia tidak terlibat dengan perkara tersebut. Kita berikan dia 2 bintang. 2 bintang juga. Tahniah Jasmita. Tahniah Jasmita. Okey. 2 bintang untuk Jasmita. Walau bagaimanapun, Zura, ini ada jawapan cikgu. Okey, cikgu. Cadangan jawapan cikgu dan juga untuk panduan kepada murid-murid yang berada di rumah. Okey. Ajaran agama atau kepercayaan adalah rujukan utama kehidupan seseorang. Ini sebagai pengenalan untuk membuka cerita. Kemudian, satu kesan kehidupan seorang tanpa ajaran agama atau kepercayaan ialah kehidupan yang tidak tenteram serta sering hidup dalam keadaan terumbang-ambing. Contohnya mengalami masalah gangguan jiwa. Kemudian akhir sekali, agama atau kepercayaan adalah jambatan utama membentuk kepribadian diri yang mulia. Boleh ya Zura? Boleh, cikgu. Kita pergi kepada soalan seterusnya Ya, untuk cikgu. uji minda mereka. Silakan, cikgu. Untuk memberikan pendapat. Siapa nak cuba kongsikan pendapat anda rasa-rasa sebelum tengok soalan? Siapa nak cuba angkat tangan? Laju-laju. Nampaknya Janani ya? Betul. Silakan Janani, cikgu bacakan soalan, huraikan satu kepentingan mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan dalam kehidupan. Berikan alasan Janani. Silakan Janani. Baik, cikgu. Ajaran agama atau kepercayaan memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Salah satu kepentingannya ialah kita dapat membezakan amalan baik dan juga amalan buruk. Orang yang mempunyai ajaran agama atau kepercayaan akan melihat semua perkara dari 2 perspektif, iaitu dari perspektif baik dan juga dari perspektif yang buruk. Orang yang mempunyai ajaran agama atau kepercayaan akan menjauhi perspektif yang buruk dan akan menerima dan mengamalkan perkara yang terdapat dalam perspektif yang baik. Contohnya ialah saling menghormati antara satu sama lain merupakan perkara yang baik. Jadi, orang yang mempunyai pegangan agama atau kepercayaan akan mengamalkannya. Manakala melibatkan diri dalam aktiviti maksiat merupakan perkara yang buruk. Jadi ia akan dijauhi oleh mereka. Itu jawapan dari Janani. Terpegun saya, cikgu. Saya juga mendengar je. Dah macam saya dengar pula urasan berita saya rasa. Betul, cikgu. Dan sangat bagus. Saya berikan juga kepada Janani 2 bintang. Tahniah Janani. 2 bintang untuk Janani. 1 bintang, 2 bintang. Okey, cikgu. Zura, dalam kehidupan kita mestilah mempunyai keadilan. Betul. Namun kita teruskan tapi memberikan panduan sebagai jawapan daripada saya pula ya. Okey, di sini
Ada contoh jawapan cikgu ya. Pelbagai tekanan hidup akan wujud dalam kehidupan seharian tanpa ajaran agama atau kepercayaan. Antara kepentingan mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan ialah untuk melahirkan individu yang menjadi suri teladan kepada orang lain. Akhir sekali, setiap individu mestilah mengamalkan kebaikan dan menjauhi perkara yang negatif dalam kehidupan seharian. Baik, cikgu. Maka di sini Zura, saya ingin nyatakan bahawa saya nampak mereka yang berada dalam talian dengan kita hari ini dan juga berada di rumah betul-betul pun memahami mungkin apa yang ingin saya sampaikan kerana cara mereka memberikan respon sangat baik kepada jawapan-jawapannya. Betul. Maka di sini kalau kita tengok Zura, maka ada seorang yang ketinggalan tapi tak tahu siapa Tapi tak apa, selepas ini mungkin dia akan menambah bintangnya. Ya, okey. Jadi kita berehat seketika murid-murid. Jangan ke mana-mana tau. Terus setia bersama Kak Zura dan juga cikgu di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama Kak Zura dan juga Cikgu Hawari untuk mata pelajaran Pendidikan Moral tingkatan 2. Tajuk pembelajaran kita hari ini agama atau kepercayaan membentuk kepribadian mulia. Jadi cikgu, apa kata tak nak buang masa, kita teruskan kelas kita cikgu. Okey Zura, kita teruskan kelas kita mengenai perkongsian daripada murid-murid kita yang berada dalam talian secara keseluruhan. Baik. Apa yang telah mereka perolehi daripada Cikgu Hawari pada hari ini, Ya. daripada mula sehinggalah ke sini untuk kita melihat pendapat mereka, apa yang mereka perolehi pada sesi pembelajaran pada hari ini. Baik, cikgu. Namun perkongsian mereka juga perlulah melalui persoalan yang telah saya sediakan. Boleh Zura? Boleh cikgu? Dan cikgu harap murid-murid yang berada dalam talian, boleh tak okey tak anda? Sila thumbs up dekat cikgu kalau okey. Okey, bagus. Mereka semua masih lagi semangat, segar, cikgu. semangat. Ya. Cikgu harap murid-murid yang berada di rumah juga begitu. Kita teruskan di mana persoalan ini berbunyi begini. Ini sebagai satu soalan pengukuhan untuk kita melihat tahap, walaupun bintang-bintang telah pun diberi, kita perlu melihat betul ke tidak kepahaman mereka secara keseluruhan. Baik cikgu. Apakah perasaan anda apabila dapat mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan dalam kehidupan seharian? Anda telah dapat mengamalkan. Kemudian, jelaskan perasaan tersebut. Mengapa perasaan sebegitu? Secara keseluruhan yang telah anda pelajari pada hari ini. Baik, Siapa nak menjawab dahulu? Sila angkat tangan. Cepat. Siapa cikgu? Saya rasa saya nak pilih Tachana lah. Apa pendapat Zura? Saya pun rasa macam tu sebab Tachana tak cukup lagi dia punya bintang ni cikgu. Iya ke? Iya. Tak cukup bintang ni melalui usaha kan? Betul, Rasanya cikgu. Tachana kot, kita pilih Tachana ya. Silakan Tachana. Silakan Tachana kongsikan apa sahaja yang ingin anda kongsi tentang perasaan anda terhadap sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Mula-mula, saya berasa sangat bangga dan gembira kerana saya dapat belajar dengan Cikgu Hawari dan Cik Syera pada hari yang indah ini. Melalui apa yang saya belajar, saya rasa melalui pembelajaran ini saya dapat perkara iaitu ciri-ciri individu yang percayai pegangan agama, kesan jika kita tidak percaya kepada agama dan kepentingan apabila kita percaya dengan agama. So, dengan ini saya dapat betapa pentingnya agama untuk semua individu di dunia ini. Ini juga akan membentuk suatu yang memang bertanggungjawab dalam kalangan murid, remaja, dewasa atau sesiapa pun. Itu jawapan dari Tachana cikgu. Tachana, boleh cikgu nak tanya sikit lagi? Tachana, bagaimana perasaan Tachana secara keseluruhan sekiranya Tachana dapat mengamalkan apa yang telah dipelajari hari ini dalam kehidupan? Apa perasaan Tachana rasanya? Silakan Tachana. Okey cikgu, dengan ini saya rasa bertanggungjawab. Kerana apabila saya mematuhi agama saya rasa berdisiplin, saya dapat mengelakkan perkara yang buruk. Saya memang mengikut ke arah yang positif.
Okey, terima kasih. Terima kasih, Tak Cina. Terima kasih Tak Cina. Mahu tidak mahu melalui pendapat yang diberikan oleh Tak Cina masih lagi munasabah ya Zura. Betul, Cikgu. Kerana pendapat tidak pernah salah. Maka Tak Cina juga berhak mendapat 2 bintang. Tahniah Tak Cina. Senyum sikit Tak Cina. Manis Tak Cina senyum tau. Okey, 3 bintang untuk Tak Cina. Okey. Maka di sini kita telah pun mendapat pendapat Tak Cina. Yang ni kita open ataupun buka lagi. Mungkin sesiapa lagi nak kongsi perasaannya yang dapat beliau mungkin akan amalkan dalam kehidupan sehariannya, apa yang telah dipelajari pada hari ini dan apa yang akan dapat rasakan perasaannya di masa depan melalui pembelajaran. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Nak kongsikan secara keseluruhan? Sila angkat tangan. Siapa Silakan. berani? Saya nampak Jasmita, cikgu yang laju angkat tangan tadi tu. Jasmita ya? Okey, silakan Jasmita kongsikan. Dengan ajaran dan kepercayaan agama, saya dapat perasaan saya adalah tenang dan bersyukur sebab kita ada agama dan kepercayaan masing-masing. Dan dengan itu, apabila ada agama dan kepercayaan, saya tidak membuat apa-apa masalah yang ditegar oleh agama saya sebab saya ada pegangan yang sangat kukuh. Ringkas tetapi padat. Betul, cikgu. Betul ya Zura? Ya. Okey, terima kasih kepada Jasmita. Seterusnya, saya ingin menyatakan bahawa secara keseluruhannya Zura, apa yang ingin saya dapati, okey, yang ingin saya kongsikan kepada murid-murid yang berada dalam talian, juga murid-murid yang di rumah. Yang pertama, pembelajaran kita pada hari ini semestinya menyentuh mengenai kepatuhan kita terhadap ajaran agama atau kepercayaan. Setiap agama meminta penganutnya mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan untuk melahirkan nilai-nilai murni dalam kehidupan yang akhirnya akan melahirkan kehidupan yang lebih baik, Zura. Ya, cikgu. Yang seterusnya, saya ingin berkongsikan kepada anda, murid-murid yang berada dengan cikgu dalam talian, juga yang berada di rumah, menjaga maruah diri dan keluarga. Kerana ajaran agama atau kepercayaan sangat menekankan aspek-aspek ini, aspek-aspek nilai-nilai murni, iaitu yang akan membentuk jati diri kita, perwatakan kita, sosial kita dengan orang lain, perlakuan kita, tindakan kita untuk menjaga maruah diri dan keluarga. Yang seterusnya ialah berkaitan dengan yang ketiga ialah berkaitan dengan okey, utamakan didikan agama dan jauhi larangan agama. Sangat mudah. Lakukan perkara yang baik, jauhkan perkara yang jahat ataupun yang tidak baik, kerana perkara yang tidak baik itu semestinya mendatangkan kemudaratan ataupun kesakitan pada diri kita. Seterusnya, saya ingin jelaskan di sini ialah kita mesti mempunyai utamakan sifat bersyukur dalam kehidupan seharian. Baik, perkara pertama yang cikgu boleh rumuskan secara keseluruhan ialah aspek bersyukur dalam kehidupan. Mereka-mereka yang mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan semestinya akan mengamalkan nilai-nilai universal yang berkaitan dengan nilai kesederhanaan, nilai kepercayaan kepada Tuhan, nilai kejujuran dalam hidup, serta selalu bertoleransi dengan orang lain. Maka dalam aspek pembelajaran kita pada hari ini, yang cikgu harapkanlah kepada murid-murid yang berada dalam talian dan juga murid yang berada di rumah, mengapakah topik ini sangat penting? Kerana kepatuhan terhadap ajaran agama atau kepercayaan seterusnya akan melahirkan generasi-generasi yang akan mewarisi perkara-perkara yang baik, seterusnya akan menghapuskan gejala sosial dalam kehidupan Zura. Seterusnya, cikgu boleh sambung lagi Zura? Boleh, Okey, cikgu ingin menyatakan bahawa murid-murid yang berada dalam talian juga berada di rumah, ingat perkara pertama yang anda perlu lakukan dalam kehidupan, perasaan anda pastinya akan gembira apabila melakukan kebaikan. Tetapi sekiranya perasaan anda gembira apabila melakukan kejahatan, itu adalah satu perasaan yang tidak baik. Seseorang melalui ajaran agama atau kepercayaan menerapkan bahawa setiap orang mestilah bertindak berlandaskan kepada nilai-nilai murni yang baik. Maka dengan itu Zura, saya harapkanlah murid-murid yang berada dalam talian, yang juga berada di rumah, pastikan anda mengamalkan setiap aspek
nilai-nilai murni dalam kehidupan untuk menjadi generasi yang berakhlak mulia serta mempunyai kepribadian yang unggul. Baik cikgu, panjang lebar cikgu terangkan kepada kita semua kan. Jadi cikgu, prestasi keseluruhan murid-murid hari ini berapa cikgu? Okey, secara keseluruhannya, prestasi murid-murid kita atau murid-murid saya yang berada dalam talian, saya boleh sifatkan sebagai sangat cemerlang. Yeay, Tahniah Jasmita, Tachina, Manisha dan juga Janani. Tahniah. Dan saya juga harapkan yang berada di rumah juga bertambah cemerlang. Betul cikgu. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya kat mana nak dapatkan bahan-bahan rujukan mata pelajaran kita hari ini cikgu? Okey, murid-murid yang berada di rumah, jangan lupa untuk dapatkan bahan-bahan rujukan ini di Pelantar Delima KPM. Baik cikgu. Jadi nampaknya kita sudah pun sampai ke akhir rancangan cikgu. Jadi cikgu, saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Hawari. Sama-sama. Terima kasih juga kepada jurubahasa kita Cikgu Duzaimah, dan terima kasih kepada Manisha, Tachina, Janani dan juga Jasmita. Terima kasih juga kepada murid-murid di rumah. Okey, ingat pesan cikgu tadi, jaga diri baik-baik, jaga maruah diri dan juga keluarga. Jumpa lagi.